Jadi sukalah untuk tazkirah pada kali ini yang sepatutnya kita baca kitab hadis 40, hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita masih berada pada tajuk perkara halal dan juga perkara haram. Hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, seperti mana yang Nabi SAW sabdakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu adalah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah diterangkan serba sedikit pada minggu lepas, apa yang Nabi nak sampaikan dalam hadis ni adalah beberapa benda yang Allah Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan benda yang jelas dalam agama, benda halal dan juga benda haram. Halal apa dia? Halal itu apa yang Allah Ta'ala halalkan. Haram apa dia? Haram itu adalah apa yang Allah Ta'ala haramkan. Macam mana kita nak tahu? Kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Itu halal dan haram, benda yang jelas. Sama juga kalau kita nak kenal benda yang jelas ni, kita kenal dengan tanda. Kalau halal, kita tahu benda tersebut adalah baik. Jual beli baik, kita jual beli kita dapat untung, kita dapat persen dan sebagainya, kita boleh rolling balik. Riba tu buruk, tak baik. Bila buat riba, tak ada keberkatan. Buat riba menindas orang lain. Itu tanda-tanda yang kita boleh kenal melalui halal dan juga haram. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, innal halal bayyinun. Halal ni satu benda yang jelas, dan haram ni satu benda yang jelas. Macam kita jalan lah, kita jalan, kita jumpa dengan lelaki, kita jumpa dengan siapa? Saddam contohnya. Kita jumpa Saddam, kita tengok Saddam ni ada janggut, jelas dah tahu dia lelaki. Saddam ni ada rambut pendek, rambut boleh tengok, jelas dia ada seorang lelaki. Sama juga kita jalan lagi, kita jumpa dengan perempuan, kita jumpa dengan perempuan, kita tengok dia ni adalah seorang yang pakai tudung, contoh, kita tahu dia perempuan. Dia ni adalah orang yang menutup aurat, kita tahu dia perempuan. Walaupun Ustaz Zahar kata apa, pakai tudung ni tak wajib, tapi menutup aurat wajib. Walaupun dia pakai baldi sekalipun, buat lubang kat tengah tu bagi boleh nampak sikit. Jadi ini menutup aurat. Jadi benda yang jelas ni kita tahu melalui tanda dia, melalui tanda. Macam tu juga, tapi kadang-kadang phrase yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara benda yang halal dan juga benda yang haram, ada satu benda yang sama-sama, yang kita tak tahu sama ada dia adalah halal ataupun dia haram. Kalau saya buat kitab, saya boleh jelaskan, sebab dalam tu dia bagi tahu macam mana kita nak tahu benda tu adalah sama-sama syubhah, benda-benda yang kita ragu-ragu. Ada dia punya perincian dia. Cumanya senang mudah faham ginilah. Benda yang syubhah adalah benda yang tidak ada nas halal ataupun tidak ada nas yang haram pada benda tersebut. Sama juga contoh macam kita buat lelaki tadi. Kita tengok lelaki jelas, perempuan jelas, tapi setengah orang ni kadang-kadang dia ambil jalan tengah. Dia jadi lelaki separuh, perempuan separuh. Allah Ta'ala memang ciptakan khunsa. Khunsa ni apa? Khunsa ni bukan lelaki separuh, perempuan separuh, tapi khunsa ni dia ada dua-dua. Kemaluan lelaki pun dia ada, kemaluan perempuan pun dia ada. Banyaknya khunsa di Pakistan. Kalau tuan-tuan nak tengok, pergi Pakistan, tapi jangan pergi selakkan dia. Pergi tengok kat sana, boleh nampak situasi masyarakat, realiti, faktanya khunsa ramai di Pakistan. Khunsa ni dua kemaluan, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Fuad sebelum ni. Macam mana kita nak kenal khunsa tu sama ada lelaki ataupun perempuan? Kita tengok macam mana salah satu kemaluan mana yang berfungsi, mana yang boleh buang air, mana yang boleh keluarkan kencing. Kalau lelaki yang berfungsi, khunsa tersebut adalah lelaki. Jelas Allah Ta'ala ciptakan khunsa, Allah Ta'ala letakkan tanda macam mana kita nak tahu dia ni lelaki ke perempuan, walaupun dia ada dua kemaluan, walaupun khunsa. Jadi benda tersebut Allah Ta'ala telah tetapkan khunsa. Jadi jangan risaulah, di kalangan kita insya-Allah tak ada khunsa. Malaysia ni tak pernah jumpa lagi orang khunsa. Allah Alam dia tak beritahu ke ada kat sini, ke Sadam jambu semacam. Khunsa bukan kenal melalui jambu ke, melalui lenggok jalan ke, tak. Dan nampak macam lelaki, nampak steady,
tapi sebenarnya melalui kemaluan, alat sulit dan sebagainya yang kita boleh kenal. Di sisi Allah Ta'ala, khunsa muskil, ada satu istilah khunsa muskil ni, khunsa yang kita tak boleh nak pastikan sama ada dia ni lelaki atau perempuan. Di sisi Allah Ta'ala dia adalah perempuan. Tapi menurut Imam Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, khunsa muskil adalah lelaki. Jadi boleh jadi imam. Boleh jadi imam, boleh semayangkan jenazah ataupun semayang jemaah. Tapi jangan risaulah, insya-Allah ustaz-ustaz kat sini semuanya lelaki tulen. Tak ada yang khunsa. Jadi ini tuan-tuan dan puan, satu benda yang jelas Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita, iaitu perkara halal yang Allah Ta'ala datangkan dalil bahawa dia adalah halal, dan perkara yang haram yang Allah Ta'ala letakkan bahawa dia adalah haram. Asal kepada semua perkara, kalau tak ada dalil halal haram, asal kepada perkara tersebut adalah harus. Harus kita main badminton, harus kita main futsal, harus kita main pingpong, harus. Tapi kalaulah perbuatan yang harus tersebut ditempel dengan perbuatan yang halal, maka dia akan jadi halal, dia akan jadi elok. Tapi kalau ditampal dengan perbuatan yang haram, contoh main pingpong pakai boxer je, di belakang pakai tanggal baju, habis pakai boxer je, maka dia akan jadi haram. Sebab apa? Ditempel dengan benda yang haram. Jadi itu di antara cara macam mana kita nak tahu satu benda tu halal ataupun haram. Asalnya kita tahu adalah harus, tapi bila ditempel dengan perkara yang halal ataupun perkara yang haram, maka hukum dia boleh berubah. Itu tuan-tuan yang kita boleh nak kenal. Cara-cara macam mana kita nak jaga kita punya makanan, kita punya perbuatan daripada tidak terjebak kepada perkara haram. Sebab perkara haram ni Allah Ta'ala janjikan dengan balasan yang buruk, dengan balasan yang sangat teruk. Antaranya seperti mana yang banyak disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis, benda-benda yang haram apabila berleluasa, idza fasha ar-riba, idza fasha waladuz zina war riba fi qaumin faqad istahallu azab Allah. Apa Nabi kata, kalaulah riba dan juga anak zina itu telah bertebaran dalam satu kaum, maka mereka menghalalkan azab Allah dikenakan ke atas mereka. Ini berat. Benda-benda yang macam ni yang kita kena ingat. Itu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Salah satu perkara yang akan dibalas oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan perbuatan tersebut secara berleluasa. Nabi kata apa? Wala zaharat fihim al-fahishah illa fasha fihim al-maut. Dan tidak ada dalam satu kaum itu bertebaran perbuatan zina, melainkan dalam kaum tersebut akan bertebarannya kefakiran, kemiskinan, kematian yang berleluasa. Banyaknya zina, banyaknya mati. Banyaknya zina, banyaknya orang terbunuh. Ini janji yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, lebihnya saya rasa kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah dengan berkitab lah. Hari ini kebetulan memang terjun begitu je. Tak apalah, kita ambil istifadah mana yang boleh kita ambil. Dan insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dalam tajuk yang sama lagi, mana kita silibus yang sama, iaitu hadis 40 insyaAllah. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu datang daripada kesilapan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.